Nak saya lahirkan anak untuk awak. Tapi, benda tu berfungsi ke? Di tengah-tengah udara lembab sebuah kolam renang tertutup, kata-kata itu dilontarkan oleh seorang jurulatih wanita tentara AS berambut perang sambil memandang rendah ke arah seorang lelaki Asia yang kecil molek berpakaian renang. Lagipun, lelaki Jepun. Lelaki dari negara awak tu semua macam tu kan. Lemah. Gelak tawa anggota-anggota Navy Seals yang berotot di sekelilingnya bergema pada dinding-dinding jubin. Lelaki kecil itu tidak berkata apa-apa. Hanya renungan matanya yang dalam dan tenang seperti air kolam renang itu. 20 menit kemudian, jurulatih wanita yang angkuh itu menjerit-jerit sambil terkapai-kapai di dalam air. Tolong, tolong, saya mohon. Manakala lelaki Asia yang dihina kecil itu masih terapung dengan tenang di permukaan air, seolah-olah dia adalah penguasa lautan itu sendiri. Semua anggota Navy Seals terdiam kaku, mulut mereka ternganga karena terkejut. Ia adalah pemandangan paling luar biasa yang pernah mereka saksikan. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Tuan-tuan dan puan-puan, sila luangkan sedikit masa untuk menekan butang langgan. Hari ini, satu lagi kisah pembalasan yang luar biasa menanti Anda. Ia berlaku pada pertengahan tahun 2000-an di sebuah pusat latihan Navy Seals. Pukul 6 pagi, sebuah taksi lama berhenti di hadapan bangunan kolam renang dalaman yang besar. Pintu terbuka dan keluarlah seorang lelaki Asia yang memakai pakaian sukan hitam biasa. Tingginya sekitar 168 cm, bertubuh kurus tetapi tegap, dengan raut wajah yang tenang. Dia adalah Amir bin Hamzah, berusia 29 tahun. Di tangannya hanya ada sebuah beg galas hitam yang usang. Sambil dia mendongak melihat papan tanda yang tertera pusat latihan akuatik peperangan khas Tentara Laut Amerika Serikat, penampilannya lebih mirip seperti pengunjung kolam renang awam. Pengawal keselamatan memandangnya dari atas ke bawah sambil tersenyum sinis. Bagi seorang anggota pertukaran yang datang untuk menyertai program latihan khas bersama AS Malaysia, penampilannya terlalu selekeh. Sebaik sahaja Amir melangkah masuk ke dalam bangunan, sebuah kolam renang dalaman yang sangat besar terbentang di hadapannya. Ia 2 kali lebih besar daripada sais Olimpik, dengan kedalaman 5 meter. Kira-kira 30 orang anggota tentara AS sudah pun memakai pakaian renang ketenteraan dan sedang melakukan senaman memanaskan badan. Kesemua mereka adalah lelaki gagah perkasa dengan ketinggian melebihi 180 cm. Ada anggota berkulit hitam yang otot-ototnya kelihatan seakan mahu mengoyakkan baju renang mereka, dan ada juga anggota berkulit putih dengan rambut perang dan mata biru. Langkah Amir di antara mereka kelihatan seperti seorang budak lelaki yang sesat di antara gergasi. Setelah Amir keluar dari bilik persalinan dengan memakai seluar renangnya, tubuhnya yang kurus tetapi padat dengan otot jelas kelihatan. Namun, berbanding dengan tentara-tentara AS yang gagah di sekelilingnya, dia masih kelihatan tidak bermaya. Mike Johnson, seorang anggota berkulit hitam dengan ketinggian melebihi 190 cm, ternampak Amir. Ukuran dadanya sahaja mungkin mencecah 130 cm. Di dadanya, perkataan Navy Seals terukir dengan jelas. "Woi, budak kenit, ini tempat orang-orang besar bermain, tahu tak?" Amir dengan tenang mengangkat mukanya dan memandang lelaki itu. Dia lebih rendah 20 cm daripada Mike. Anggota-anggota berkulit putih yang lain mula berkumpul, seorang demi seorang. Semua mata tertumpu pada Amir, seolah-olah sedang melihat monyet di zoo. Brad Smith, seorang anggota berkulit putih setinggi 185 cm, berjalan mengelilingi Amir sambil ketawa. Apabila dia mendapat tahu Amir adalah anggota pertukaran dari Malaysia, dia menjadi lebih geli hati. "Ini kerupa pasukan khas Malaysia. Betul keni?" Gelak tawa meletus di kalangan anggota Navy Seals. Ia adalah gelak tawa yang penuh dengan rasa tidak percaya.
Pada ketika itu, seorang wanita berambut perang dan bermata biru menghampiri mereka. Dia adalah Letnan Jessica Wilson, seorang jurulatih wanita tentara AS berusia 25 tahun. Dengan ketinggian 110-75 ter dan tubuh yang sasa, dia tersenyum sinis sebaik sahaja melihat Amir dalam pakaian renangnya. Jessica berdiri di hadapan Amir, memandang rendah ke arahnya. Ternyata, dia sebagai seorang wanita pun lebih tinggi daripada Amir. Komelnya awak nih, katanya sambil menepuk bahu Amir, seolah-olah sedang mengusap anak anjing. Lelaki dari Asia memang kecil-kecil ya. Anggota-anggota di sekelilingnya ketawa terbahak-bahak, Amir hanya berdiri diam. Hanya kedua-dua tangannya yang perlahan-lahan digenggam menjadi penumbuk. Jessica mendekatinya lagi, senyuman jahat terukir di bibirnya. Pasukan khas Malaysia setakat ini saja kalau nak dibandingkan dengan Navy Seals kami, dia berhenti sejenak, meneliti Amir sekali lagi dari atas ke bawah. Rasa macam satu penghinaan pula kalau nak buat perbandingan. Mike menyampuk, betul tuh. Jurulatih wanita kami ini pun nampak lebih gagah dari dia. Gelak tawa semakin menjadi-jadi. Namun, Amir masih tenang, senyap seperti lautan dalam. Jessica menyentuh lengan Amir yang kurus. Dengan lengan macam ni, apa yang boleh awak buat? Pandangannya liar meneliti seluruh tubuh Amir, dan kemudian, dia melontarkan kata-kata yang paling menghina. Kalau awak boleh kalahkan saya akan lahirkan anak untuk awak, tapi, benda tu berfungsi Seketika, suasana kolam renang menjadi sunyi. Semua anggota menahan nafas, kata-kata itu sudah melampaui batas. Namun, Amir masih tidak berkata apa-apa. Hanya renungan matanya yang menjadi sedikit lebih dalam. Jessica terus memprovokasi. Orang kata, cili padi kecil tapi pedaskan. Tiba-tiba, bunyi whistle kedengaran dari jauh. Suara lantang Kolonel Dave Rogers bergema di seluruh kawasan kolam. Rogers, seorang tentara veteran berusia awal 50-an, memanggil semua anggota untuk berkumpul. Semua anggota berbaris di tepi kolam. Amir berdiri di hujung sekali. Perbezaan ketinggiannya dengan anggota lain sangat ketara, seperti seorang pelajar sekolah menengah yang terperangkap di antara orang dewasa. Kolonel Rogers terkejut melihat Amir. Bagi seorang anggota pertukaran dari Malaysia, dia kelihatan terlalu kecil. Nama saya Amir bin Hamzah, kata Amir. Boleh berbahasa Inggris, tanya kolonel. Sedikit, jawab Amir dengan sebutan yang agak kekok. Dahi Kolonel Rogers berkerut. Jessica berbisik kepada kolonel, Tuan, nampaknya dia tak fasih berbahasa Inggris. Macam mana nak jalankan latihan bersama? Kolonel Rogers juga kelihatan serba salah. Tetapi program itu sudah pun bermula. Kita coba saja dulu. Latihan pertama ialah ujian stamina renang asas, berenang tanpa henti selama 30 menit. Ia adalah asas utama bagi Navy Seals. Semua anggota berdiri di tepi kolam, termasuk Amir. Dia diapit oleh anggota tentara AS yang gagah perkasa, seorang lelaki Asia yang kecil di tengah-tengah mereka. Jessica berbisik, dia takkan tahan 10 menit pun. Dengan tiupan whistle, semua anggota terjun ke dalam air, menghasilkan percikan yang besar, tetapi sesuatu yang aneh berlaku. Di dalam air, Amir seolah-olah bertukar menjadi orang lain, tenang, mantap, dan berenang dengan semula jadi seperti seekor ikan. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu, 20 menit berlalu, dan Amir masih berenang tanpa henti. Nafasnya langsung tidak tercungap-cungap. Sebaliknya, anggota tentara AS yang bertubuh sasa mula keletihan seorang demi seorang, berpaut pada tepi kolam. Otot yang besar tidak menjamin stamina. Apabila 25 menit berlalu,
hanya Amir dan beberapa anggota veteran yang masih berenang di dalam kolam. Muka Jessica mula berubah. Amir, yang dijangkanya akan menyerah dalam beberapa menit, kini berenang dengan paling stabil. Pada menit ke-30, yang tinggal hanyalah Amir, Mike, dan 2 orang jurulatih veteran. Tetapi mereka berdua sudah tercungap-cungap dan pergerakan mereka mula tidak teratur. Sebaliknya, Amir masih mengekalkan rentak yang sama seperti di awal tadi, seolah-olah baru saja bermula. Pandangan Kolonel Rogers menjadi tajam. Ada sesuatu yang tidak kena. Namun, Jessica masih tidak berpuas hati. Setakat pandai berenang sikit, apa yang hebatnya? Perkara yang benar-benar penting adalah berbeza. Dia tidak sabar untuk melihat betapa teruknya prestasi Amir dalam latihan tempur akuatik sebenar yang akan bermula esok. Tetapi dia belum tahu apa yang tersembunyi di sebalik renungan mata Amir yang memandang ke arah laut. Malam itu, Amir berbaring sendirian di katilnya di sudut asrama. Anggota tentara AS yang lain berkumpul, minum bir dan bergelak ketawa. Dia tidak dijemput. Atau lebih tepat lagi, tiada siapa yang peduli akan kewujudannya. Dia seolah-olah halimunan. Keesokan paginya pukul 10, latihan tempur akuatik yang sebenar bermula. Kolonel Rogers mengumpulkan semua anggota di hadapan kolam. Latihan hari ini adalah untuk menahan nafas selama 5 menit di dalam air sambil memukul sasaran, salah satu kemahiran teras Navy SEALs. Latihan sebenar bermula hari ini. Renangan semalam hanyalah pemanasan badan, suara tegas Kolonel Rogers bergema. Jessica melangkah ke hadapan. Dia bertanggung jawab untuk mengendalikan latihan hari ini. Dengan gelaran sebagai jurulatih pakar tempur akuatik, dia kelihatan sangat yakin. Ada sasaran di dalam air. Tahan nafas, selam, pukul sasaran dengan tepat, dan naik semula. Pandangannya tertumpu pada Amir. Kalau tak boleh buat, baik balik saja, sebelum awak malukan diri sendiri. Anggota-anggota di sekelilingnya mula ketawa. Amir masih tenang. Giliran pertama adalah Mike. Anggota berkulit hitam yang sasa itu terjun ke dalam air. Dia mengambil masa 3 menit 10 saat untuk menyelam sedalam 4 meter, memukul sasaran, dan naik semula. Hebat, Jessica bertepuk tangan. Giliran kedua adalah Brett. Anggota berkulit putih itu juga melaksanakan tugasnya dengan cekap, mencatatkan masa 3 menit 10 saat. Anggota-anggota lain mencoba satu persatu. Semuanya menunjukkan kemahiran yang hebat selayaknya seorang Navy SEAL. Rata-rata mereka menyelesaikan tugas dalam masa kurang dari 4 menit. Kini giliran terakhir. Giliran Amir. Baiklah, tiba giliran tetamu istimewa kita. Suara Jessica penuh dengan sindiran. Awak tak takut air kan? Anggota-anggota di sekelilingnya ketawa kecil. Amir berdiri di tepi kolam. Tubuh kecilnya kelihatan lebih kerdil. Jessica terus memprovokasi, saya dengar orang Asia kapasiti paru-parunya kecil, betul ke? Entah-entah tak sampai seminit. Mike menyampuk. Amir memandang permukaan air biru yang dalam sedang menantinya, seolah-olah bertemu dengan rakan lama. Dia menarik nafas dalam-dalam dengan tenang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kemudian dia terjun ke dalam air, percikan air terhasil, tetapi selepas Amir masuk, air menjadi tenang secara luar biasa. Amir hilang di permukaan air, semua orang mula melihat jam randik. 1 menit berlalu. Kelibat Amir masih belum kelihatan, 2 menit berlalu, masih sunyi. 3 menit berlalu. Muka Jessica mula menunjukkan keraguan. Woi. Apa yang dia buat tuh? 4 menit berlalu. Anggota Navy SEALs yang lain mula berasa cemas. Mungkin ada masalah di dalam air. 5 menit berlalu, kini semua orang berwajah serius. Walaupun bagi seorang Navy SEAL, berada di dalam air selama 5 menit bukanlah perkara mudah.
Kita patut selamatkan dia tak? Brad bersedia untuk terjun, tetapi pada saat itu, blop, kepala Amir muncul dengan tenang di permukaan air, selembut kapal selam yang timbul, wajahnya langsung tidak menunjukkan tanda-tanda keletihan. Dia berenang ke tepi kolam, nafasnya langsung tidak tercungap-cungap. Selesai, kata Amir dengan suara yang tenang. Kolonel Rogers memeriksa jam randiknya, 7 menit 30 saat. Hampir 2 kali ganda masa anggota lain. Apabila mereka memeriksa kamera bawah air, satu fakta yang lebih mengejutkan terungkap. Selepas memukul sasaran, Amir hanya berenang-renang dengan santai di dalam air, seolah-olah sedang bersiar-siar. Muka Jessica pucat lesi. Dia tahu ada sesuatu yang tidak kena. Coba buat sekali lagi, katanya dengan nada mencabar. Mungkin awak bernasib baik saja tadi kan? Amir mengangguk. Percobaan kedua. Kali ini semua orang memerhati dengan lebih teliti. Amir masuk semula ke dalam air. 1 menit, 2 menit, 3 menit, masa terus berlalu. Kali ini, Amir hanya muncul selepas 8 menit. Masih dengan keadaan yang sama, nafasnya tidak terjejas sedikit pun. Malah, dia kelihatan lebih tenang walaupun berada di dalam air lebih lama. Kawasan kolam menjadi sunyi sepi, semua anggota memandang Amir dengan riak wajah tidak percaya. Mike berbisik, dia tuh apa sebenarnya? Jessica juga tergamam. Tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Setakat pandai selam sikit, apa yang hebatnya? Pertempuran sebenar jauh berbeza. Dia masih memandang rendah pada Amir, beranggapan bahwa kemahiran menahan nafas tidak sama dengan kehebatan dalam pertempuran sebenar. Namun, pandangan anggota lain mula berubah. Jelas sekali ada sesuatu yang luar biasa pada Amir. Kolonel Rogers juga memandang Amir dengan serius. Selama 30 tahun dalam Navy SEALs, dia tidak pernah melihat keupayaan menyelam seperti itu. Anggota Amir, awak belajar menyelam di mana? Di laut, jawab Amir ringkas. Laut mana? Laut Malaysia. Tiada penjelasan lanjut. Amir masih tidak banyak bercerita tentang dirinya. Jessica merungut, apa yang istimewanya Laut Malaysia? Dia masih memandang rendah pada Amir, tetapi di sudut hatinya, rasa cemas mula timbul. Waktu makan tengah hari, Amir masih duduk sendirian di dewan makan. Anggota lain seolah-olah mengelaknya, mungkin karena perasaan janggal. Jessica bersama beberapa anggota lain menghampiri Amir. Hei, budak kenit. Nampaknya awak pandai menyelam sikit ya. Suaranya masih bernada menghina. Tapi yang penting adalah praktikal. Esok latihan tempur akuatik bersenjata. Amir mengangguk perlahan. Masa tuh, awak masih boleh buat macam nikah. Pandangan Jessica penuh dengan cabaran. Dia masih beranggapan Amir hanya bernasib baik, namun, renungan Amir tetap tenang, sedalam lautan sunyi. Malam itu, Amir sekali lagi berbaring sendirian di asramanya. Dia memandang ke arah laut dari tingkap sambil memikirkan sesuatu. Esok, ujian sebenar akan bermula, tetapi dia langsung tidak berasa takut. Malah, dia seolah-olah tidak sabar, seperti mahu pulang ke kampung halaman setelah sekian lama. Keesokan paginya pukul 5, Amir bangun lebih awal daripada anggota lain dan memandang ke arah kolam. Cahaya matahari pagi memancar di atas permukaan air yang tenang. Awal kau bangun. Amir menoleh ke belakang mendengar suara itu, Kolonel Rogers. Saya tak boleh tidur. Gementar. Amir menggelengkan kepalanya. Tidak, saya cuma suka air. Kolonel Rogers kelihatan hairan. Suka air, pelik bunyinya. Pukul 7, semua anggota berkumpul. Hari ini adalah latihan tempur akuatik bersenjata, satu simulasi situasi pertempuran sebenar. Jessica melangkah ke hadapan, wajahnya penuh keyakinan. Hari ini kita akan buat latihan yang sebenar-benarnya untuk seorang Navy SEAL.
Dia menjeling ke arah Amir. Kita akan berlatih pertarungan pisau di dalam air. Matlamatnya adalah untuk menundukkan atau melumpuhkan lawan. Anggota-anggota di sekelilingnya mula berbisik. Pertempuran akuatik bersenjata adalah kemahiran peringkat tinggi walaupun di kalangan Navy SEALs. Kita akan tentukan pasangan dan bertarung satu lawan satu. Pandangan Jessica tertumpu pada Amir. Amir, awak akan jadi pasangan saya untuk demonstrasi. Seketika, suasana menjadi senyap. Jessica sendiri yang mahu turun padang. Mike bertanya dengan risau, Jessica, kau oke ke? Budak tu nampak pelik sikit semalam. Apa yang peliknya? Setakat boleh menyelam lama sikit. Jessica ketawa sinis, pertempuran sebenar lain, entah-entah dia tak pernah bertarung dalam air pun. Dia masih memandang rendah pada Amir, merasakan perbandingan antara dirinya, seorang jurulatih pakar, dengan seorang amatur adalah tidak masuk akal. Mereka berdua memakai peralatan tempur di atas pakaian renang mereka, pisau akuatik dan peralatan perlindungan. Tubuh Jessica kelihatan sangat mengagumkan. Otot perut dan bahunya yang jelas di sebalik pakaian renang menunjukkan kepakarannya. Sebaliknya, Amir masih kelihatan kecil, malah lebih selekeh selepas memakai peralatan tersebut. Dah sedia? Tanya Jessica dengan nada provokatif. Kalau takut, boleh tarik diri. Amir dengan tenang menggelengkan kepalanya. Mereka berdua masuk ke dalam kolam sedalam 3 meter, cukup dalam. Mula. Dengan isyarat Kolonel Rogers, mereka berdua menyelam. Jessica serta-merta melancarkan serangan agresif. Asas pertempuran akuatik adalah penaklukan pantas. Dia meluru ke arah Amir. Tetapi sesuatu yang aneh berlaku. Amir mengelak serangan Jessica seperti seekor ikan. Tanpa menggunakan banyak tenaga, dia bergerak dengan semula jadi mengikut aliran air. Jessica menyerang lagi, kali ini lebih pantas dan tepat, tetapi Amir seolah-olah tiada di situ. Dia lenyap seperti larut di dalam air dan muncul di tempat lain. Anggota-anggota yang memerhati dari atas mula berbisik, apa tuh? Macam mana dia boleh bergerak macam tu dalam air? Jessica mula hilang tumpuan. Selama ini dia telah berlawan dengan berpuluh-puluh Navy SEALs di dalam air, tetapi dia tidak pernah bertemu lawan seperti ini. Dia menyerang dengan lebih ganas, tetapi langsung tidak dapat menyentuh Amir. Sebaliknya, Amir seolah-olah dapat membaca setiap pergerakannya, bergerak dengan bebas seolah-olah dia dilahirkan di dalam air. 2 menit berlalu, nafas Jessica mula tercungap-cungap. 3 menit berlalu, pergerakannya menjadi perlahan. Sebaliknya, Amir masih tenang, langsung tidak menunjukkan tanda-tanda keletihan. Apabila 4 menit berlalu, Jessica naik ke permukaan air, tercungap-cungap sambil berpaut pada tepi kolam. Rehat sekejap, katanya dengan nafas tersekat-sekat. Tetapi Amir masih berada di dalam air, langsung tidak berniat untuk naik. Selepas 5 menit lagi, barulah Amir timbul dengan tenang, nafasnya tidak terjejas sedikit pun. Kawasan kolam menjadi sunyi sepi, Kolonel Rogers terdiam. Selama 30 tahun dalam Navy SEALs, dia tidak pernah melihat keupayaan akuatik seperti ini. Mike berbisik, dia tuh manusia ke. Anggota lain juga menunjukkan riak wajah tidak percaya. Jessica, seorang jurulatih pakar, telah ditewaskan sepenuhnya. Jessica, sambil tercungap-cungap di tepi kolam, memandang Amir. Marwahnya tercalar teruk. Sekali lagi, jeritnya sambil coba berdiri. Tadi belum betul-betul lagi. Tetapi Kolonel Rogers menahannya. Cukup, sampai sini saja untuk hari ini. Muka Jessica menjadi merah padam karena marah dan malu. Kebanggaannya sebagai seorang jurulatih pakar hancur berkecai. Dia tuh siapa sebenarnya? Tanya Brad perlahan. Amir keluar dari air dan menyimpan peralatannya dengan senyap. Dia masih tidak berkata apa-apa.
Kolonel Rogers menghampiri Amir. Anggota Amir, di mana awak belajar teknik sebegitu? Dari air, jawabnya ringkas seperti biasa. Secara spesifiknya, di mana? Di laut. Tiada penjelasan lanjut. Waktu makan tengah hari, suasana di dewan makan berubah sepenuhnya. Kini, pandangan anggota lain terhadap Amir berbeza. Ada rasa takut bercampur dengan rasa ingin tahu. Jessica duduk sendirian di satu sudut, maruahnya tercalar. Mike mendekati Amir dengan berhati-hati. "Hei, kau betul-betul orang Malaysia ke?" Amir mengangguk. "Jadi, ada tempat latihan macam tu di Malaysia?" "Entahlah," jawab Amir acuh tak acuh. Anggota-anggota lain terus berbisik. Jelas sekali ada sesuatu yang tidak kena. Tetapi identiti Amir masih menjadi misteri, dia masih tidak banyak bercerita tentang dirinya. Satu perkara yang pasti, tiada siapa yang berani memandang rendah padanya lagi. Malam itu, Jessica datang ke kolam seorang diri. Dia berlatih untuk memulihkan maruahnya. Tetapi walau berapa kali pun dia mencoba, dia tidak dapat memahami pergerakan yang ditunjukkan oleh Amir. "Apa yang berbeza?" bisiknya. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi tapak kaki yang senyap di belakangnya. "Amir, masih berlatih?" tanya Amir dengan suara yang tenang. Jessica menoleh. Wajah Amir langsung tidak menunjukkan tanda-tanda sindiran atau kemenangan. Hanya ketenangan. "Awak ni siapa sebenarnya?" tanya Jessica terus terang. Amir teragak-agak seketika, kemudian menjawab dengan perlahan, "Saya cuma orang yang sukakan laut." Jawaban yang masih penuh misteri. Tetapi esok, ujian yang lebih besar menanti. Dalam situasi yang sama seperti pertempuran sebenar, bagaimanakah rupa Amir yang sebenar? Sebulan telah berlalu, dalam tempo itu, kabar angin tentang Amir tersebar ke seluruh pusat latihan. Lelaki kecil dari Malaysia tuh, dia jadi orang lain dalam air. Dia kalahkan jurulatih Jessica dengan mudah. Namun, tiada siapa yang tahu identiti sebenar Amir. Dia tetap pendiam dan tidak banyak bercerita tentang dirinya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Latihan simulasi praktikal akan bermula. Pukul 6 pagi, semua anggota berkumpul dengan lengkap bersenjata. Peralatan mereka sama seperti dalam operasi sebenar. Kolonel Rogers berdiri di hadapan dengan wajah yang serius. "Mulai hari ini, kita akan jalankan simulasi praktikal selama 3 hari, suaranya bergema. Senarionya, pengganas maya telah menawan sebuah fasiliti di laut. Anda semua akan dibahagikan kepada pasukan untuk menyusup masuk, menyelamatkan tebusan, dan menawan semula fasiliti tersebut." Wajah semua anggota menjadi serius. Ini bukan sekadar latihan, ia adalah replika sebenar misi Navy SEALs. Pembahagian pasukan, Kolonel Rogers mula membaca senarai nama. Pasukan Alpha, Mike, Brett, Thompson. Sebuah pasukan yang dianggotai oleh veteran Navy SEALs. Pasukan Bravo, Jessica, Wilson, Rodriguez. Juga anggota yang berkemahiran tinggi. Dan pasukan Charlie, pandangan Kolonel Rogers tertumpu pada Amir. Amir bin Hamzah. Seorang diri. Seketika, suasana menjadi riuh. Seorang diri. Dalam latihan berpasukan, dia disuruh melakukannya sendirian. Suara-suara keraguan mula kedengaran. Jessica melangkah ke hadapan. "Tuan, bukankah itu tidak adil? Walau sehebat manapun dia, mustahil untuk menentang satu pasukan sendirian." Kolonel Rogers memotong kata-katanya. "Jika anggota Amir mahu, dia boleh menyertai pasukan lain." Semua mata tertumpu pada Amir. Amir dengan tenang menggelengkan kepalanya. "Tidak mengapa, saya akan lakukannya seorang diri." Suasana menjadi lebih riuh. Dia gila ke, walaupun hebat di dalam air, tetapi wajah Amir tetap tenang. Pukul 2 petang,
Simulasi praktikal bermula. Lokasinya adalah sebuah struktur buatan gergasi di laut, direka sama seperti pelantar minyak sebenar. Pasukan Alpha dan Bravo menaiki bot laju masing-masing, 6 anggota elit bersenjata lengkap bagi setiap pasukan. Manakala Amir, hanya seorang diri. Dia hanya dibekalkan dengan peralatan akuatik asas dan senjata minimum. Kau betul-betul nak buat nih seorang diri? Mike bertanya untuk kali terakhir. Amir mengangguk. Operasi bermula. Dengan isyarat kolonel, ketiga-tiga pasukan bergerak serentak. Pasukan Alpha dan Bravo mendekati struktur itu dengan taktik yang canggih. Bunyi engine bot laju bergema di lautan, tetapi kelibat Amir tidak kelihatan. Tiada siapa yang tahu kemana dia pergi. 10 menit berlalu. Pasukan Alpha memulakan penyusupan dari sebelah timur struktur, pasukan Bravo dari sebelah barat. Kelibat Amir masih tiada. 20 menit berlalu, kedua-dua pasukan mula terlibat dalam pertempuran sengit. Walaupun hanya peluru kapur, ketegangannya sama seperti pertempuran sebenar. Pada ketika itu, tunggu sekejap, apa nih? Kolonel Rogers yang sedang memerhati dari bilik kawalan terkejut. Ia adalah image dari kamera bawah air. Jauh di bawah struktur itu, sesuatu sedang bergerak. Amir. Dia sedang menyusup masuk dengan perlahan dari bahagian paling dalam struktur itu, pada kedalaman 10 meter. Satu laluan yang tidak dijangka oleh sesiapa. Macam mana dia bernafas di situ? Tanya seorang juru teknik dengan terkejut. Tetapi Amir kelihatan tidak mempunyai sebarang masalah. Bergerak bebas seperti seekor ikan. 30 menit berlalu. Ketika pasukan Alpha dan Bravo masih bertempur dengan sengit, tiba-tiba siren penggera berbunyi dari dalam struktur. Apa yang berlaku? Siapa yang dah masuk ke bilik komputer pusat? Bilik kawalan menjadi gempar. Apabila mereka memeriksa kamera, satu pemandangan yang luar biasa terpapar. Amir sudah pun sampai ke bahagian teras struktur itu. Dan yang lebih mengejutkan, dia kering sepenuhnya, tanpa sebarang kesan basah. Macam mana dia boleh sampai ke situ? Bukankah dia baru keluar dari air? Semua orang tergamam. 40 menit kemudian, simulasi tamat. Keputusannya sangat mengejutkan. Pasukan Alpha dan Bravo masih bertempur di luar struktur, belum berjaya menyusup masuk sepenuhnya. Manakala Amir, seorang diri, telah menyelamatkan semua tebusan dan menumpaskan semua pengganas maya. Kolonel Rogers terdiam. Selama 30 tahun dalam Navy SEALs, ini adalah kali pertama dia menyaksikan perkara sebegini. Bagaimana ini boleh berlaku? Jessica terkejut sepenuhnya. Apa yang tidak dapat dicapai oleh pasukannya, telah diselesaikan oleh Amir seorang diri. Waktu makan malam, semua anggota mengerumuni Amir. Bukan lagi dengan pandangan rendah, tetapi dengan rasa ingin tahu yang sebenar. Hei, macam mana kau buat tuh? Tanya Mike. Amir menjawab dengan tenang, saya masuk melalui saluran air. Saluran air. Ada saluran air di bawah struktur itu. Saya ikut laluan itu untuk masuk ke dalam. Brett menggelengkan kepalanya. Tapi kedalamannya 10 meter. Macam mana dengan nafas kau? Amir teragak-agak seketika. Saya tahan. Lebih 10 menit. Ya. Semua orang kelihatan tidak percaya. Pada ketika itu, Jessica bersuara. Awak nih betul-betul orang biasa dari Malaysia ke. Amir memandangnya. Buat pertama kalinya, dia kelihatan sedikit teragak-agak. Saya cuma orang yang dibesarkan di laut. Jawaban yang masih penuh misteri. Tetapi satu perkara sudah jelas, Amir adalah satu entiti yang berbeza daripada sesiapa yang pernah mereka temui. Malam itu, Kolonel Rogers bersendirian di pejabatnya, meneliti semula profil Amir. Tetapi yang ada hanyalah maklumat biasa. Tiada rekod kerjaya istimewa atau latihan khas. Siapa kau nih sebenarnya? Bisik Kolonel.
Esok, ujian yang lebih besar menanti. Adakah identiti Amir akan terungkap? Hari terakhir latihan. Selama 4 hari ini, Amir terus menunjukkan keputusan yang luar biasa. Dari penyusupan akuatik, penyelamatan tebusan, hingga pemusnahan bahan letupan, dia mengatasi veteran Navy SEALs dalam semua bidang. Kini, pandangan semua anggota terhadap Amir berubah sepenuhnya. Rasa pandang rendah dan sindiran telah hilang, digantikan dengan rasa hormat dan kagum. Selepas latihan terakhir, Kolonel Rogers mengumpulkan semua orang. Latihan bersama selama sebulan ini telah tamat, suaranya tegas. Secara jujurnya, latihan kali ini merupakan satu kejutan besar bagi kami. Pandangan kolonel tertumpu pada Amir. Terutamanya, kemahiran anggota Amir bin Hamzah, dia berhenti seketika. Adalah pada tahap yang paling unggul yang pernah kami saksikan. Anggota-anggota di sekelilingnya mengangguk. Ia adalah satu fakta yang tidak dapat dinafikan. Anggota Amir, ada satu perkara terakhir yang saya ingin tanya, kata Kolonel Rogers dengan wajah yang serius. Siapakah awak sebenarnya? Semua mata tertumpu pada Amir. Persoalan yang telah bermain di pikiran mereka selama sebulan. Amir terdiam seketika, kemudian perlahan-lahan membuka mulut. Saya adalah anggota pasukan khas laut, Pascal, tentara laut di Raja Malaysia. Seketika, semua orang menahan nafas. Pasukan khas laut, Mike bertanya semula. Juga dikenali sebagai Pascal, jelas Amir dengan tenang, ia adalah unit khas maritim kami. Brett bertanya dengan terkejut, Malaysia ada unit macam tuh? Ya, ditubuhkan pada tahun 1982. Wajah Kolonel Rogers menjadi pucat. Dia pernah mendengar tentang Pascal. Jadi, awak benar-benar anggota Pascal? Ya, saya telah berkhidmat selama 12 tahun. Semua anggota terkejut. Amir, yang selama ini mereka anggap sebagai orang biasa, sebenarnya adalah anggota pasukan khas paling elit di Malaysia. Jessica bertanya dengan suara yang bergetar, jadi, selama ini awak menipu kami. Amir menggelengkan kepalanya. Saya tidak menipu, saya cuma tidak memberitahu. Kenapa? Karena tiada siapa yang bertanya. Seketika, semua orang terdiam. Memang benar, sejak awal lagi mereka telah memandang rendah pada Amir. Mereka tidak pernah benar-benar ingin tahu tentang identitinya. Mike berkata dengan wajah tergamam. Jadi, semua latihan yang kami buat nih, bagi kau senang sajalah. Tidak, saya banyak belajar, jawab Amir dengan rendah diri. Terutamanya taktik Navy SEALs, ia sangat hebat. Tetapi tiada siapa yang percaya kata-katanya. Kemahiran yang ditunjukkan oleh Amir jauh lebih hebat daripada mereka. Kolonel Rogers bertanya lebih lanjut. Di Pascal, apa tugas utama yang awak jalankan? Penyusupan akuatik, peninjauan, dan misi penyusupan ke wilayah musuh. Wilayah musuh. Ya, misi untuk menyusup ke kawasan yang dikawal musuh. Wajah semua anggota menjadi lebih pucat. Itu adalah salah satu misi paling berbahaya, yang juga dilakukan oleh Navy SEALs. Brett bertanya dengan berhati-hati, awak pernah jalankan misi sebegitu? Amir teragak-agak seketika. Beberapa kali. Di mana? Itu tidak boleh saya beritahu. Rahasia tentara. Tetapi jawaban ringkas itu sudah cukup. Jessica berkata dengan tidak percaya, jadi, awak ada pengalaman pertempuran sebenar? Ya. Berapa lama? Kira-kira 7 tahun. Semua orang terdiam. 7 tahun pengalaman pertempuran, itu lebih banyak daripada kebanyakan anggota Navy SEALs. Mike bertanya dengan suara bergetar, jadi, selama sebulan nih kami, tidak mengapa, kata Amir dengan tenang. Pada mulanya, saya juga kecewa dengan Anda semua. Seketika, semua orang mengangkat muka.
Tetapi, semasa menjalani latihan, saya paham mengapa Navy SEALs adalah yang terkuat di dunia, kata Amir dengan ikhlas. Terutamanya kerja berpasukan dan operasi taktikal, banyak yang saya pelajari. Kolonel Rogers berkata dengan wajah yang kompleks. Jadi, kelebihan awak berbanding kami hanyalah keupayaan akuatik. Amir berpikir sejenak. Mungkin, karena persekitaran kami berbeza. Apa maksud awak? Laut di Malaysia tidak sama seperti di Amerika. Selat Melaka, Laut Cina Selatan, ia lebih ganas dan tidak dapat diramal. Dia terus menjelaskan, karena saya telah berlatih dalam persekitaran sebegitu selama 12 tahun, saya secara semula jadi telah menyesuaikan diri. Jessica berbisik, 12 tahun. Dia sendiri baru menjadi juru latih Navy SEALs selama 3 tahun. Blade bertanya dengan penuh minat. Kalau nak dibandingkan Pascal dengan Navy SEALs, macam mana? Amir menjawab dengan berhati-hati, sukar untuk dibandingkan. Masing-masing ada kekuatan tersendiri. Secara spesifiknya, Navy SEALs lebih unggul dari segi peralatan dan kuasa tembakan. Pascal lebih bergantung pada keupayaan individu. Mike mengangguk seolah-olah faham. Sebab tuh kau boleh buat semua tuh seorang diri. Iya, kami biasanya menjalankan misi secara solo atau dalam kumpulan kecil. Semuanya terjawab. Keupayaan individu yang luar biasa, kemahiran untuk mengatasi satu pasukan seorang diri, dan kebolehan luar biasa di dalam air. Sejak awal lagi, dia adalah seorang pahlawan dari dimensi yang berbeza. Kolonel Rogers berkata dengan ikhlas, anggota Amir, terima kasih banyak, kami banyak belajar. Amir menundukkan kepalanya. Sama-sama, terima kasih juga. Tetapi hanya Jessica yang masih menunjukkan wajah yang kompleks. Selama sebulan, dia baru sadar betapa angkuhnya dia. Malam itu, semua anggota mengadakan majelis perpisahan untuk Amir. Kini mereka benar-benar menghormatinya. Tetapi Amir masih rendah diri. Saya banyak belajar daripada Anda semua. Mike ketawa. Apa yang kami ajar pada kau? Saya belajar tentang kerja berpasukan. Kadang-kadang, melakukan sesuatu bersama-sama adalah lebih kuat daripada melakukannya seorang diri. Semua orang tersentuh, tetapi hanya Jessica yang masih tidak tenang. Semua penghinaan yang dilakukannya selama sebulan ini terngiang-ngiang di kepalanya, terutamanya kata-kata pada hari pertama itu. Nah, saya lahirkan anak untuk awak. Memikirkan dia mengatakan itu kepada anggota pasukan khas paling elit di Malaysia membuatnya berasa sangat malu. Tetapi, satu lagi kejutan yang lebih besar menanti. Masih ada satu lagi kebenaran yang belum diungkapkan oleh Amir. Majelis perpisahan sedang rancak berlangsung. Semua anggota Navy SEALs berkumpul di sekeliling Amir, minum bir dan berbual. Suasananya telah berubah sepenuhnya. Orang-orang yang memandang rendah pada Amir sebulan lalu, kini benar-benar menghormatinya. Tetapi hanya Jessica yang duduk sendirian di satu sudut dewan. Dia memegang tin bir, tetapi tidak minum seteguk pun. Segala perbuatannya selama sebulan ini berlegar di pikirannya, terutamanya kata-kata hinaan pada hari pertama. Amir menghampiri Jessica. Di tangannya ada setin Coca-Cola. Nampaknya dia tidak minum alkohol. Kenapa duduk seorang diri? Tanya Amir dengan suara yang tenang. Jessica mengangkat muka. Wajah Amir langsung tidak menunjukkan dendam atau kemarahan. Sebaliknya, ia kelihatan prihatin. Maafkan saya, kata Jessica dengan suara perlahan. Untuk apa? Untuk kata-kata saya pada hari pertama. Amir menggelengkan kepalanya. Jangan risau, saya faham. Mata Jessica mula berair. Dia sadar betapa angkuh dan biadabnya dia. Saya cakap macam tu tanpa tahu siapa awak sebenarnya. Kan saya dah kata tak apa, suara Amir penuh keikhlasan.
Sebenarnya, pada mulanya saya juga marah. Tapi saya faham. Faham apa? Bahwa Anda semua mempunyai kebanggaan yang tinggi. Kebanggaan sebagai seorang Navy SEAL. Jessica mengangguk. Memang benar. Saya juga ada kebanggaan sebagai seorang anggota Paskal, jadi saya faham perasaan Anda semua. Pada ketika itu, Kolonel Rogers menghampiri mereka. Wajahnya serius. Anggota Amir, boleh kita bercakap sekejap? Amir dan Kolonel bergerak ke tempat yang lebih senyap. Jessica turut mengekori mereka. Sebenarnya, ada sesuatu yang telah saya sahkan. Suara Kolonel Rogers menjadi perlahan. Tentang Paskal Malaysia, wajah Amir menjadi sedikit tegang. Saya juga telah mengesahkan maklumat tentang awak. Kolonel mengeluarkan beberapa helai dokumen. Ia kelihatan seperti dokumen rahasia. Amir bin Hamzah tercatat di sini sebagai salah seorang agen terbaik dalam Paskal. Amir tidak berkata apa-apa. Terutamanya rekod penugasan luar negara awak sangat mengagumkan. Kolonel Rogers menyambung sambil membelek dokumen. Afghanistan, Somalia, Irak. Beberapa kali menjalankan operasi bersama dengan tentara AS. Jessica terkejut. Dia tidak tahu Malaysia menghantar tentara sejauh itu. Bukan itu sahaja, suara kolonel menjadi lebih serius. Tercatat di sini awak boleh bertutur dalam bahasa Perancis, Arab, dan juga Rusia. Amir masih diam. Dan yang paling mengejutkan, Kolonel Rogers membelek ke halaman terakhir. Adalah senarai pingat yang awak terima daripada kerajaan Malaysia. Dokumen itu menyenaraikan barisan panjang nama-nama pingat. Panglima Gagah Berani, PGB, pingat jasa kebaktian. Kolonel membacanya satu persatu. Awak tahu apa maknanya nih? Jessica menunjukkan riak wajah tidak faham. Ini bermakna dia adalah wira terbilang di Malaysia, jelas Kolonel Rogers. Untuk menerima pingat sebanyak ini, seseorang itu benar-benar telah mempertaruhkan nyawanya untuk negara. Wajah Jessica menjadi pucat lesi. Orang yang dihina selama sebulan ini rupa-rupanya seorang tokoh sehebat itu. Ada lagi yang lebih mengejutkan. Kolonel mengeluarkan dokumen lain. Dalam 5 tahun kebelakangan ini, kadar kejayaan operasi menyelamat tebusan di rantau Pasifik yang awak sertai adalah 100%. Maksudnya, tiada satupun kegagalan. Kolonel Rogers sendiri kelihatan terkejut. Tahap ini, Navy SEALs pun belum tentu capai. Amir akhirnya bersuara. Itu cuma nasib baik. Nasib, Kolonel ketawa sinis. Selama 10 tahun bernasib baik. Jessica bertanya dengan suara bergetar, jadi, awak sebenarnya? Saya cuma orang yang sukakan laut. Jawaban Amir masih rendah diri. Tetapi kini, makna kata-kata itu berbeza, bukan sekadar suka laut, tetapi laut adalah rumahnya. Kolonel Rogers berkata dengan penuh hormat, anggota Amir, ia satu penghormatan besar, dapat berlatih bersama dengan orang seperti awak. Di Dewan Parti, anggota lain masih riuh rendah. Mereka masih belum tahu identiti sebenar Amir. Tetapi Jessica sudah tahu, dia tahu siapa sebenarnya orang yang dihina selama sebulan ini. Seorang wira Malaysia, seorang pahlawan sejati yang mempertaruhkan nyawa untuk melindungi negaranya. Dan seorang yang gagah, yang menelan segala penghinaan itu dengan senyap. Bodohnya saya, bisik Jessica. Amir memandangnya, tidak, awak cuma coba mempertahankan maruah Navy SEALs. Tapi saya juga belajar sesuatu, apa itu kekuatan sebenar. Kata-kata ikhlas dari Amir. Bahwa menjadi kuat bersama-sama adalah lebih penting daripada menjadi kuat seorang diri. Parti berterusan sehingga lewat malam. Tetapi hanya Jessica yang termenung, esok, Amir akan pulang ke Malaysia, dan dia terpaksa hidup dengan rasa malu ini selama-lamanya. Tetapi masih ada satu lagi kebenaran yang mengejutkan. Sebab sebenar mengapa Amir menyertai latihan ini. Keesokan paginya,
Amir sedang bersiap untuk pulang. Ia adalah saat-saat terakhir sebelum ke lapangan terbang. Semua anggota Navy Seals keluar untuk mengucapkan selamat tinggal. Suasananya jauh berbeza dari sebulan lalu. Kini, mata mereka penuh dengan rasa hormat dan kesedihan. Kolonel Rogers menghampiri Amir. Di tangannya ada lagi dokumen. Hasil perbincangannya dengan ibu pejabat tentara laut di Raja Malaysia sepanjang malam. Sebelum awak berlepas, ada satu perkara terakhir yang saya ingin sahkan. Wajah Amir menjadi sedikit tegang, seolah-olah sudah menjangkakan sesuatu. Kolonel Rogers membuka dokumen itu dan mula membaca fakta yang mengejutkan, sebab sebenar mengapa Amir menyertai latihan ini. Ia adalah satu tindakan disiplin, satu hukuman. Semasa operasi menyelamat tebusan di Laut Sulu tahun lalu, Amir telah mengingkari arahan atasannya untuk berundur. Walaupun operasi itu berjaya, dia telah menyusup masuk semula ke kawasan musuh seorang diri. Sebabnya mudah. Ada kanak-kanak kecil di antara tebusan yang belum diselamatkan. Hasilnya sempurna. Dia berjaya menyelamatkan kesemua 12 orang awam tanpa sebarang kecederaan. Tetapi dalam ketenteraan, proses lebih penting daripada hasil. Ingkar arahan tetaplah ingkar arahan. Yang lebih mengejutkan, ini bukan kali pertama. Dalam setahun lepas sahaja, sudah 3 kali perkara yang sama berlaku. Semuanya adalah tindakan solo untuk menyelamatkan orang awam, terutamanya kanak-kanak. Pihak atasan menganggap Amir terlalu emosional. Penilaiannya, dia lebih mengutamakan perasaan kemanusiaan berbanding pertimbangan yang tenang. Dia dihantar untuk menyertai program latihan bersama dengan tentara AS ini dengan harapan dia akan belajar cara berpikir yang lebih sistematik dan berdisiplin. Pendek kata, bagi Amir, latihan ini adalah satu hukuman, bukan ganjaran. Anggota-anggota di sekelilingnya terkejut apabila mengetahui fakta ini, terutamanya Jessica, wajahnya pucat lesi. Orang yang dihina dan dipandang rendah selama sebulan ini rupa-rupanya seorang wira sejati yang mempertaruhkan nyawanya dan mengingkari arahan demi menyelamatkan kanak-kanak. Amir hanya menunduk sepanjang pendedahan ini, kelihatan malu. Tetapi bukan karena ingkar arahan, tetapi karena tindakannya telah menyusahkan unitnya. Kolonel Rogers bertanya sama ada dia menyesal. Jawaban Amir tegas. Langsung tidak. Jika situasi yang sama berulang, saya akan melakukan perkara yang sama. Pada saat itu, semua orang faham. Inilah rupa seorang tentara sejati. Inilah hati seorang wira sejati. Perintah dan disiplin itu penting, tetapi nyawa manusia lebih penting. Jessica menangis. Dia sadar betapa memalukan segala perbuatannya selama sebulan ini. Terutamanya kata-kata hinaan pada hari pertama yang menusuk kalbunya. Tetapi Amir masih rendah diri. Dia bukan wira, katanya. Dia hanya melakukan apa yang patut dilakukan. Malah, dia mengaku bahwa melalui latihan ini, dia belajar tentang kepentingan kerja berpasukan. Dia sadar bahwa melakukan sesuatu bersama-sama adalah lebih kuat daripada melakukannya seorang diri. Kolonel Rogers berkata dengan jujur, kedatangan Amir kepada mereka bukanlah satu hukuman, tetapi satu rahmat. Merekalah yang lebih banyak belajar. Dia telah menunjukkan apa itu tentara sejati dan keberanian sejati. Anggota lain turut bersetuju. Selama ini mereka hanya mempunyai kebanggaan sebagai seorang Navy SEAL, tetapi kini mereka tahu apa itu kebanggaan sejati. Masa untuk ke lapangan terbang semakin suntuk. Apabila Amir mengambil bagnya untuk berdiri, semua anggota mengerumuninya. Pemandangan yang jauh berbeza dari sebulan lalu. Jessica akhirnya memohon maaf dengan sepenuh hati. Amir sebaliknya berterima kasih, mengatakan bahwa Jessica telah menjadikannya lebih kuat. Pada mulanya dia marah, tetapi dengan bersabar, dia sadar apa itu kekuatan sebenar.
Laut menghubungkan semua tempat, adalah kata-kata terakhir Amir sebelum dia meninggalkan pusat latihan itu. Selepas pemergian Amir, pusat latihan itu menjadi sunyi, tetapi sesuatu telah berubah di dalam hati semua orang. Satu hari di mana mereka belajar apa itu wira sejati dan kekuatan sejati. Kini mereka faham. Kadang-kadang, orang yang kelihatan paling kecil adalah yang paling hebat. Orang yang paling pendiam adalah yang paling kuat. Dan wira sejati bukanlah orang yang gagah penampilannya, tetapi orang yang senyap-senyap melakukan apa yang patut dilakukannya. Seminggu selepas Amir pergi, pusat latihan Navy SEAL secara luarannya kembali seperti biasa. Pelatih baru masuk, dan anggota sedia ada menyambung rutin mereka, tetapi semuanya telah berubah. Jessica bukan lagi seorang yang angkuh. Apabila berhadapan dengan pelatih baru, dia tidak lagi membuat penilaian terburu-buru. Dia berjanji pada dirinya untuk tidak lagi menilai seseorang berdasarkan penampilan sahaja. Terutamanya kepada anggota pertukaran dari luar negara, dia memberikan layanan yang lebih prihatin. Walaupun kurang fasih berbahasa atau bertubuh kecil, dia berusaha untuk melihat siapa mereka yang sebenarnya. Mike dan Brad juga begitu. Kebanggaan sebagai seorang Navy SEAL masih ada, tetapi mereka sadar itu bukanlah alasan untuk memandang rendah pada orang lain. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukan datang dari merendah-rendahkan orang lain, tetapi dari saling menghormati dan belajar antara satu sama lain. Kolonel Rogers menggantung gambar Amir di dinding pejabatnya, gambar berkumpulan yang diambil pada hari terakhir latihan. Lelaki Asia yang kecil itu berdiri di tengah-tengah, dan ia tidak lagi kelihatan janggal. Malah, ia kelihatan paling semula jadi. Dia sering menceritakan kisah Amir kepada jurulatih-jurulatih baru, sebagai contoh hidup tentang apa itu kepimpinan dan keberanian sejati. Size tidak penting. Yang penting adalah size hati, menjadi kata-kata yang sering diucapkannya. Sementara itu, apa kabar Amir di Malaysia? Dia telah kembali ke unitnya dan menyertai latihan harian seperti biasa. Pengalaman sebulan di Amerika terasa seperti mimpi. Pihak atasan bertanya tentang pengalamannya. Amir menjawab ringkas, banyak yang saya pelajari. Terutamanya tentang kepentingan kerja berpasukan, tetapi perubahan sebenar berlaku di tempat lain. Pandangan rakan-rakan sepasukannya terhadapnya berubah. Pengalaman berlatih selama sebulan dengan Navy SEALs menjadi satu aset yang besar. Yang paling penting, Amir sendiri telah berubah. Dulu dia hanya biasa melakukan sesuatu seorang diri, tetapi kini dia lebih aktif menyertai latihan bersama rakan-rakannya, malah berkongsi taktik berpasukan yang dipelajarinya di Amerika. Beberapa bulan kemudian, Amir menerima satu berita istimewa. Sepucuk surat penghargaan rasmi dari ibu pejabat Navy SEALs AS. Surat itu ditandatangani oleh Kolonel Rogers dan semua peserta latihan. Ia menyatakan betapa banyaknya yang telah mereka pelajari daripadanya, terutamanya tentang semangat ketenteraan dan pengorbanan sejati. Di ujung surat itu, ada pesanan pribadi dari Jessica, kepada Amir, awak telah memberi saya pengajaran yang paling berharga. Terima kasih kerana mengajar saya apa itu rendah diri dan kekuatan sejati. Saya akan sentiasa menghormati awak. Amir membaca surat itu sambil tersenyum tenang. Kenangan itu kembali. Pada mulanya dia memang marah, terutamanya dengan kata-kata hinaan Jessica. Tetapi dengan bersabar, dia sadar bahwa berusaha untuk memahami adalah lebih berkuasa daripada marah. Memaafkan adalah lebih kuat daripada membalas dendam. Dan yang paling penting, kemenangan sejati bukanlah dengan menundukkan lawan, tetapi dengan saling menghormati dan berkembang bersama. Setahun kemudian, Amir terpilih untuk menyertai satu lagi latihan bersama antara bangsa. Kali ini bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai satu penghormatan. Semasa di lapangan terbang,
Rakan-rakannya mengucapkan selamat tinggal. Kali ini, beritahu identiti kau dari awal, kata salah seorang rakannya separuh bergurau. Amir ketawa dan menjawab, biar mereka tahu perlahan-lahan, baru seronok. Tetapi kini dia berbeza, dia yakin dia tidak akan marah walaupun dipandang rendah seperti dahulu, karena dia tahu pengalaman sebegitu akan mengajarnya lebih banyak perkara. Semasa pesawat berlepas, Amir memandang ke arah laut biru di luar tingkap. Laut memang menghubungkan semua tempat. Laut Malaysia, Laut Amerika, dan semua laut di dunia ini bersatu. Hati manusia juga begitu. Walaupun berbeza negara, budaya, dan bahasa, akhirnya mereka boleh berhubung dengan hati yang sama. Inilah kekuatan sejati. Bukan dengan menewaskan orang lain, tetapi dengan menewaskan diri sendiri. Bukan dengan marah, tetapi dengan bersabar dan memahami. Bukan dengan menjadi hebat seorang diri, tetapi dengan berkembang bersama. Dan yang paling penting, tidak berputus asa walaupun kelihatan lemah, terus berjalan di atas jalan sendiri walaupun kelihatan kecil. Itulah makna kekuatan sejati yang dipelajari oleh Amir. Dan inilah pengajaran penting yang harus kita semua ingati. Penampilan bukanlah segalanya. Yang benar-benar penting adalah apa yang tersembunyi di dalam hati. Jangan terlalu mudah menilai seseorang, karena mungkin ada kisah dan pengalaman yang tidak dapat Anda bayangkan tersembunyi di dalam diri mereka. Dan ingatlah, orang yang benar-benar kuat bukanlah orang yang lantang bersuara, tetapi orang yang senyap-senyap melakukan apa yang patut dilakukannya, orang yang mempunyai hati sedalam dan seluas lautan. Terima kasih kerana menonton cerita hari ini. Sila tinggalkan komen dari mana Anda menonton video ini, kami ingin membina saluran yang berinteraksi dengan penonton. Terima kasih.